Okay. Alright. So siapa yang tak dengar boleh join my audio. Okay, join my via audio tu. So ada ruang chat. Alright, so cikgu dah mute everyone. Okay, so cikgu dah mute. Okay, so kita nak kita kat sini. Okay, so topik ni adalah electromagnet. Okay. So electromagnet kat sini, pertama bila ada elect tu maksudnya elektrik. Okay, elektrik. So bila electromagnet maksudnya daripada elektrik, okay, daripada electric field, daripada medan elektrik, okay, daripada elektrik boleh menghasilkan magnet. Okay, itu maksud electromagnet. From electrical, okay, from electric field, dia produce magnetic field. Daripada medan elektrik jadi medan magnet. Okay, so dalam bab ni dia lebih banyak hafal. Okay, dia banyak hafal, dia ada pemahaman tapi dia lebih kepada banyak hafal lah. Okay, so pertama bila dia kata electromagnet, okay, magnet tu hanya ada, syarat dia magnet tu hanya ada kalau ada elektrik. Okay, magnet tu hanya ada kalau ada elektrik. So elektrik kat sini maksudnya bab sebelum ni korang belajar elektrik, korang belajar current, okay, and korang belajar voltage, itu dalam bab elektrik. Okay, so dekat sini yang membezakan, kita tengok yang pertama, elektromagnet kat sini dia tengok kepada 3. Okay, satu wayar lurus, straight wire. Yang gambar korang tengah tengok ni, straight wire, wayar lurus. Gambar yang kedua adalah kalau dia buat coil, gegelung. Okay, gelung macam ni. Okay, sorry. Okay, gegelung macam ni, gegelung. So bahasa Inggerisnya coil. And last one adalah solenoid. Okay, solenoid. So ni maknanya semua ni ada current flow. And then when the current flow, so kisah dia yang pertama, mesti ada current flow dulu. Mesti ada arus mengalir. Okay, so bila arus mengalir, apa yang berlaku? Nombor 2, dia akan magnetize ataupun menjadi magnet. Okay, ketiga, dia bila dia jadi magnet, dia boleh ada ciri-ciri yang magnet ada, which is dia boleh menarik bahan yang kita panggil sebagai ferromagnet. Okay, besi, paku, klip kertas, itu benda-benda yang magnet boleh tarik. Kita panggil bahan-bahan tu sebagai ferromagnet. Okay, so yang penting kat sini adalah tips dia untuk topik ni. Pertama, sentiasa tengok bateri. Okay, ataupun kalau tak ada bateri, sentiasa tengok ke mana current to flow. Okay, you must always look at where is the direction of current flow. So if you look at the diagram, on the left side, yang belah kiri, current dia ke atas, our focus dekat belah sini. Okay, mana current dia pergi? So dalam kes tu, current dia turun ke bawah. Okay, yang gambar belah kanan, dia hanya terbalikkan bateri. So bila terbalikkan bateri, apa yang berlaku? Current dia naik ke atas. So korang kena tengok current flow on that particular side. So bila current dia turun ke bawah, okay, korang pula pandang macam mata korang duduk atas ni. Okay, mata korang ke atas ni, korang memandang ke bawah. So bila korang pandang ke bawah, dia macam current tu dari atas masuk. Okay, dia masuk. Okay, dia masuk. Sebab dari atas dia turun ke bawah, dia masuk ke kertas. Okay. Tapi belah kanan, kalau korang letak mata kat sini, and arrow daripada bawah keluar ke atas, itu current dia keluar. Right? So tips dia, kalau dia masuk, yang korang kena ingat, bila masuk, okay, macam ni lah, ke dalam kertas, dia masuk, kita akan tanda masuk tu dengan X. Okay, kalau yang keluar, maknanya daripada bawah naik ke atas, kita akan tanda dengan bulat. Okay, so apa yang korang kena buat bila ada X dengan keluar? Benda pertama, okay, kalau boleh tengok dekat
gambar cikgu dekat skrin korang, tengok gambar cikgu. Sekarang cikgu tengah tunjuk tangan. So tangan yang tengah cikgu tunjuk, cikgu tengah genggam tangan ni adalah tangan kanan. Okay, cikgu genggam tangan kanan. So bila cikgu genggam tangan kanan, okay, dia ada dua tau. Untuk wayar ni, okay, so ibu jari cikgu adalah current. Okay, ibu jari cikgu adalah current. So bila nampak X, ambil ibu jari, cucuk kat kertas tu. Kalau dalam kes ni cikgu akan buat macam ni, cucuk kat kertas. Okay, cikgu cucuk. So bila cucuk, korang boleh tengok rotation jari yang lain. Okay, tengok sendiri, jari sendiri. So korang akan nampak jari yang lain rotate dalam keadaan clockwise. Okay, clockwise, arah jam. So kalau keluar, kalau nampak bulat tu ambil ibu jari hala ke kita. Ibu jari hala ke atas, hala ke kita. Okay, kita kat atas tu tengok, nampak ibu jari. So yang itu maksudnya tengok jari yang lain tu ke mana. So jari yang lain berpusing arah lawan jam. Okay, so setakat ni clear tak? Okay, so tu dulu. Alright, so itu untuk tahu current. So macam nak tahu current? Nombor 1, tolong tengok current flow. Okay, wajib. Sebab current flow tu akan memberitahu korang sama ada dia X masuk atau sama ada dia bulat keluar. Okay, sama ada dia bulat keluar. Alright. So bila ada satu je wayar, tak cukup kuat. Okay, tak cukup kuat dia punya magnetic field. Tak cukup kuat dia punya magnet. So kita pun letak macam ni. Alright. So kalau ada switch. Okay, so kita switch on. Okay, cerita dia, ingat balik cerita yang pertama. Bila switch on, cerita yang pertama, Stephen cerita current. So that's current flow, ada arus mengalir. So nombor 2, bila ada arus mengalir apa jadi? Dia akan menjadi magnet. Okay, so dekat sini, gambar yang korang tengah tengok, bateri dia positif belah kanan. Jadi dekat belah kanan, current keluar belah kanan. Okay, keluar belah kanan, masuk belah kiri. So kita recap balik. Keluar tanda bulat. Dia keluar lah. Okay, keluar tanda bulat and masuk tanda pangkah. Okay, keluar tanda bulat, masuk tanda pangkah. That's why bila keluar tanda bulat, masuk tanda pangkah. Okay, that's why gambar dia jadi macam tu. Okay, so gambar dia akan jadi ini lawan jam, sebelah kiri ni arah jam. Okay. So kalau cikgu terbalikkan bateri, apa yang berlaku? Okay, kalau cikgu terbalikkan bateri, yang berlaku adalah positif duduk belah sini, negatif duduk belah kanan. Okay, so kalau cikgu terbalikkan bateri, apa yang berlaku adalah current dia keluar dengan masuk terbalik. Okay, dia akan keluar ikut belah kanan. Okay, and masuk ikut belah kiri. So bila kita nak lukis keluar kita tanda bulat sebab dia keluar, belah kiri keluar. And then belah kanan kita tanda pangkah. Okay. So bila keluar, rotation dia is anti-clockwise. Okay. Kalau X, rotation dia adalah clockwise. So arrow dia dekat sini, kat tengah ni, semua arrow dia akan tunjukkan ke atas. Okay. So arrow ni akan ditentukan oleh siapa? Arrow ni bila dia letak kompas, okay, korang pun tahu apa tu kompas. Kompas dia akan tunjuk north pole bumi. Tapi kalau kita letak dekat tengah ni, that compass will follow this magnetic field. Dia akan tunjuk ke bawah. Yang belah sini letak kompas, kompas ni tunjuk ke atas. Belah sini letak kompas, kompas ni naik ke atas juga. Okay, tapi bila kita switch off, okay, apa jadi dekat kompas bila switch off? Kompas ni akan kembali tunjuk utara bumi.
So dia akan kembali tunjuk katalah utara bumi tu ke sini, so dia tunjuk semua tunjuk arah yang sama. Semua tunjuk arah utara bumi. Tapi bila korang switch on, okay, current mengalir, bila switch on, bila current mengalir je, so that compass akan rearrange following the direction of current flow tadi, mana yang masuk, mana yang keluar. Okay, so your job is to determine mana masuk, mana keluar, mana clockwise, mana anti-clockwise. Okay. Okay, so setakat ni clear? Alright. Last one. Okay, last one adalah elektromagnet juga. Wayar lurus tak cukup kuat. Buat dua wayar macam ni, coil stronger than the straight wire. Lagi wayar macam ni, dua wayar macam ni, lagi kuat daripada yang ni lah. Okay, because yang ni hanya ada one wire, kita panggil dia straight wire, satu wire. So only that one wire carry a current. Hanya satu wayar tu je yang bawa current. So magnetic field dia hanya ada dekat satu wayar je. So it's less, stronger, kurang kuat berbanding kalau korang letak macam ni. Letak dalam bentuk coil. Maknanya letak dalam bentuk coil ni lagi kuat lah. Lagi kuat dia punya magnetic field. Okay, lagi kuat dia punya medan magnet. Right. So yang buat ni Michael Faraday. Okay. So dia cari macam mana nak buat lagi kuat. So nak lagi kuat mesti ada lagi banyak current. So lagi banyak current mesti ada lagi banyak wayar. So lagi banyak wayar dia buatlah dalam bentuk solenoid. Okay, bentuk solenoid. Okay, solenoid kat sini bermaksud dia ada banyak cord. Okay, ada banyak cord, ada banyak wayar. Alright. So dalam kes yang ini, yang korang kena tahu adalah untuk solenoid, your right hand grip, okay, right hand grip tu ubah function. Okay, kalau STPM dia panggil second right hand grip rule, second. Tapi untuk SPM tak sama je. Untuk SPM dia kata right hand grip rule. Peraturan genggaman tangan kanan. Okay, genggam tangan kanan. Okay, satu lagi. Bab ni akan ada masalah bagi orang yang tak tahu mana tangan kiri, mana tangan kanan. Siapa tak tahu mana tangan kiri kanan memang masalah bab ni. Okay, tangan kanan Fleming, no. Okay, angkat tangan kiri, salah. Genggaman tangan kanan tapi genggam tangan kiri. Okay, problem. So make sure tahu dulu. Okay, so untuk solenoid, function dia berubah tau. Kalau tadi function dia, ibu jari ni current. Kalau wayar tu keluar ke atas, current ke atas. Okay. Okay, keluar ke atas, current ke atas, jari yang lain ni rotation. Okay, jari yang lain ni rotation. So kalau macam ni keluar ke atas, korang nampak jari yang lain ni anti-clockwise. Kalau macam ni masuk, turun ke bawah, jari yang lain ni clockwise, arah jam. Okay, tapi untuk solenoid, dia terbalik. Solenoid, ibu jari adalah menunjukkan north pole, utara. Okay, utara. And jari yang lain ni mana current dia flow. So dalam kes gambar ni, current dia, kalau korang tengok kat situ dari depan, dia ke belakang. Bahasa mudahnya korang tengok tapak belakang ni. Okay, tengok tapak ni. And halakan jari-jari ni ke atas. Okay, so mana ibu jari tunjuk? Ibu jari tunjuk ke kiri. Okay, kalau korang tengok kamera, korang akan nampak tangan cikgu tu balik lah sebab kita laterally inverted, songsang sisi. Tapi kalau korang tengok dekat sendiri, tengok tangan sendiri, dia akan tunjuk ke kiri. Okay, so dia tunjuk ke kiri. So kat situ, itulah dia punya North Pole, utara. Right. So untuk the first topic is, korang kena ingat ni. So yang bawah ni adalah how to increase the magnetic field. Macam mana korang nak bagi magnet dia jadi lagi kuat. Okay, so siapa yang nak salin boleh salin kat sini. Okay, so kita ada, you can increase the current. Macam mana nak increase the current? You tambah bateri. Okay, tambah bateri akan tambah volt. So ni balik kepada elektrik. So kita belajar bab elektrik. Bab elektrik formula dia V equals to IR. Tambah bateri tu tambah volt, tambah energi, automatic tambahlah current dia. Okay, yang kedua ni belajar juga elektrik, wayar tebal. Kenapa nak pakai wayar tebal? Wayar tebal lower resistance. Lower resistance banyaklah current dia. Okay.
And then number of turn, bilangan lilitan, number of turn. Okay, bilangan lilitan, number of turn. Lagi banyak korang lilit, lagi banyak dia punya current boleh flow for each wire. So lagi kuat magnet. And the third one, you use your soft iron core. So dekat sini ada sebab kenapa guna soft iron core. Okay. So cikgu stop share kat sini. Okay, cikgu nak share satu lagi. Okay. So cikgu nak share yang last kali untuk hari ni adalah yang solenoid tadi. Okay. Yang solenoid tadi sebab selalunya solenoid tadi ramai yang selalunya student dia tak berapa clear pasal solenoid. Okay. Alright. So untuk solenoid cikgu sharekan. Okay. Alright. So solenoid. Okay. So katakanlah cikgu ada core, ada soft iron core, ada besi kat sini. Okay. And then cikgu lilit dengan wire, so I use another color. So this is a battery. Okay, macam ni je lah. And a wire. Wire dia lilit macam ni. Okay. Alright. So kita nak cari which side is north pole, belah mana kutub utara. Okay, belah mana dia punya kutub utara. Okay, so number one, first step, sentiasa step yang sama, current flow. Okay. So arah mana current dia flow? Ke kiri atau ke kanan? Okay, so ke mana current dia flow? Okay, so mana current dia flow? Kiri ke kanan? Okay, kiri, right? Good. So current dia ke kiri because ni positive battery, ni negative. Current always flow from positive to negative. So tubak elektrik, okay, tubak elektrik. So ke sini, ke kiri. And then dia naik. Okay, kat sini penting. Betul-betul kena faham dia punya diagram. Okay, so current dia sekarang ni, bila dia naik ke atas, dekat solenoid dia ke mana? Dari belakang ke depan atau dari depan ke belakang? Okay. So dari belakang ke depan atau dari depan ke belakang? Korang boleh tulis kat chat. Okay, so dia yang jawab. Okay, ada. Camelia jawab, okay, belakang ke depan. Good. So kita tanda, maknanya dari belakang dia keluar, dia turun ke bawah ke depan. Okay, and then dia naik balik dari ke belakang and turun ke bawah depan. Naik balik ke belakang, turun bawah ke depan. Naik balik ke belakang, turun bawah ke depan. Sini. So step number one is always look at the current flow. That's number one. That's the most important part. Salah current flow itu yang akan buat korang salah. Okay. Step number two. Know your hand. Okay, tahulah tangan mana. Alright. So dalam case ni, nak pakai mana? Ini korang kena pakai right hand grip rule. Bahasa Melayunya genggaman tangan kanan. Okay, so kita pun genggam tangan kanan. Okay, so macam ni kita nak genggamkan tangan kanan macam ni. Okay, cikgu cuba lukiskan. So yang ini maksudnya current dia ke bawah. So tangan korang kena jadi macam ni. Tangan kanan korang akan lebih kurang jadi macam ni. Okay, nanti sabar dulu cikgu lukis.
So kenapa jadi macam ni? Sebab dia dari belakang ke depan. Okay, dari belakang ke depan. Okay, so bila dari belakang ke depan, your thumb, ibu jari, tunjuk ke sini. And your thumb is always showing North Pole. So sini North Pole, sini jadi South Pole. Okay. Right. North Pole and South Pole. Okay, so clear setakat ni? Okay. So copy. Okay. Second last. Paste. Oi, tak jadi. Lama tak jadi pula. Tak jadi, tak apalah. Lukis je lah. Okay. Something like. Okay. Okay. Alright. So, korang pula check. So, cikgu tanda A. Cikgu tanda B. Okay, which one is North Pole? Which one is South Pole? Mana utara, mana selatan? Okay. Okay, cikgu tunggu jawapan korang. B is north, kanan utara. A is north. Macam mana tu, macam-macam dah. A is north. Ada yang kata A north, ada kata B north. Okay. So ingat step. Tengok positif bateri, tengok negatif. So current pergi sini. Tanda current, always tanda current. Current naik atas. Okay. And then yang penting dekat atas tu dia buat apa? Ke bawah. Ke bawah. Ke bawah. Ke bawah. Ke bawah. Ke sini. Ingat step number 1. Step number 1 always current. Step number 2, yours your right hand. So right hand akan jadi macam ni. Your thumb. Okay, so jari yang lain akan jadi macam tu. Okay, so jari yang lain macam ni. Maknanya ibu jari dekat belah kanan. So sini north. Sebelah sini south. So B ni north. Yang ini south. Yup. So jawapan yang sebenarnya adalah B is north and A is south. Okay. So B is north, A is south. Okay. Right. So kalau cikgu letak satu lagi solenoid dekat sebelah sini. Okay. Right. Current naik sini. Turun bawah. Okay. So apa jadi kepada, ni tadi korang tahu ni North Pole. Okay, apa jadi kepada core dekat tengah ni? Okay, ni core ni. Okay, core ni apa jadi? Either dia attract or repel. Okay. So cari pula pole untuk yang sebelah lagi. Okay. So your job is to determine current flow. Current ke kiri sebab ni positif, negatif. Naik, turun, 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 turun. So korang akan nampak dia turun juga. So bila dia turun maknanya sebelah sini akan jadi North Pole, sebelah sini jadi South Pole. Okay, so apa yang berlaku, dia akan attract. Kenapa dia attract? Sebab ini, dua ni ada different pole. So kita belajar kalau magnet, okay,
Magnet have different pole, lain kutub, bahasa Melayunya berlainan kutub, dia akan menarik. Dia akan menarik sebab berlainan kutub. Okay. So itulah yang berlaku. Okay, so macam mana nak bagi lagi kuat untuk solenoid ni? 3 cara. Increase current, increase number of turn, use soft iron core. So core ni yang terbaik adalah guna soft iron core. Kenapa? Dia senang jadi magnet and also demagnetize. Alright. So itulah perbincangan kita hari ini tentang topik ni. Okay, so ada formula tak topik ni? So setakat ni kalau kita tengok kat sini pun dia cikgu tunjuk kat sini. Sekejap. Cikgu share dengan korang. Okay, so kalau kita tengok dekat sini pun, yang di sebelah kiri itu tadi yang kita hafal tadi tak ada formula pun. Okay, topik nombor 2 dia adalah force pun tak ada formula, pun menggunakan tangan, tapi tangan dia akan guna Fleming left hand rule, tangan kiri Fleming. And last one is induction, aruhan. And last one is transformer. So formula dia tak banyak lah. Okay, formula dia korang nampak hanya dekat transformer sahaja. Okay, ada soalan tak? Saya bagi soalan. Okay. Sekejap. Okay, so apa soalan yang ada? Okay, so kita sempat. Okay, ada soalan apa? Cikgu kalau? Okay. Cikgu kalau Lenz law. Lenz law dah topik lain. Okay. Alright. Lenz law dah topik lain. Lenz law tu adalah induction. Okay, induction. Topik 3.3. Bahasa Melayunya topik itu adalah aruhan elektromagnet. Elektromagnet. Okay. So dalam bab ni, dalam bab ni dia ada 4 subtopik. So hari ni cikgu hanya cover 3.1. Okay, cikgu hanya cover 3.1. 3.1 adalah elektromagnet. Okay, 3.1 adalah elektromagnet. So baru cover satu topik, satu subtopik. Okay, satu subtopik daripada 4. Okay, satu subtopik daripada 4. So topik yang kedua nanti korang akan belajar pasal force. Okay, topik kedua dengan topik ketiga ramai confuse selalunya. Cikgu tunjuk dekat sini. Okay, cikgu tunjuk kat sini. Topik kedua dengan topik ketiga selalunya korang confuse. Sebab korang nampak dua-dua ada magnet. Okay, dua-dua ada magnet. Tapi korang tak nampak apa beza dia. Beza dia yang sebelah sini ada magnet, ada bateri. Okay, ada magnet, ada bateri. Yang sebelah satu lagi ada magnet, bateri tak ada. Yang ada galvanometer. Okay, itu dua cara nak bezakan topik ni. Antara cara nak bezakan topik ni. Sebab dia beza, nanti guna satu tangan Fleming, kiri Fleming, left hand rule. Another one will be use Fleming right hand rule, tangan kanan. Okay, tapi yang tu cikgu tak sentuh hari ni lah. Cikgu tak sentuh hari ni. Kita akan sentuh topik tu kemudian. Okay. Cuma secara overallnya, topik kedua ni, cikgu cerita je, topik kedua ni cerita dia lebih kurang macam ni. Tadi korang belajar 3.1. 3.1 korang baru tahu yang rupanya wire, okay, conductor a wire that carries a current, yang bawa arus, wire tu ada kuasa magnet. Okay, dia boleh jadi north pole, so apa dia ada kuasa magnet. And then korang pun tahu magnet ada kuasa magnet. Okay, so apa yang berlaku adalah you have two magnetic field. Korang ada dua medan magnet sekarang. Satu magnet dari wire, satu magnet daripada magnet. So if you put together, what happen? If you put together, what happen is dia akan ada force. Wire tu automatic tertolak. Itu konsep nombor 2. Konsep nombor 2, konsep nombor 3 sekarang ni, korang tak ada bateri. Okay, tapi nak hasilkan current. Okay, tak ada bateri nak hasilkan current. Nak hasilkan current daripada mana? Daripada magnet. Boleh ke tak boleh? Jawapan dia boleh. So konsep dia adalah induction. Okay, aruhan. Itu yang kawan awak tanya tadi pasal Lenz law. Lenz law dekat sini. Lenz law duduk kat sini. Okay, so hari ni apa yang kita cover, cikgu baru cover satu. Okay, daripada 4 subtopik ni cikgu baru cover satu sahaja, which is electromagnetic.
magnet. Right. So yang kena clear untuk elektromagnet adalah number one, mesti tahu current flow. Number one, kena tahu current flow. Kedua, tolong guna tangan kanan. Okay. Untuk wayar lurus, guna your right hand grip macam ni. So ibu jari current. Okay, ibu jari jadi current. Tapi kalau solenoid, dia jadi lain. Solenoid, ini jadi north pole. Untuk solenoid, ni jadi north pole, yang ni jadi current. So kita dah buat tadi untuk yang tu, so korang boleh recap nanti balik. Okay, so itu saja untuk hari ini. So kita ada berapa orang petang ni? Tengok. Oh, 39 orang. Okay lah tu. Okay. Okay, thank you kepada siapa yang sudi join. Malam ni cikgu ada satu lagi kelas untuk, tapi tu kelas untuk yang berbayar lah. Kita buat topik momentum malam ni. Okay, bab 2 form 4. Okay, so thank you semua. InsyaAllah nanti cikgu akan bagi lagi. Kita akan buat poll kalau korang ada masih nak tanya. So pertama, kalau ada soalan boleh tanya dekat dalam grup nombor 1. Nombor 2, kita akan buat poll. Korang boleh jawablah poll tu kan. Kita tengok nanti kita nak discuss apa pula. Okay, so thank you semua. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.